Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Di saat usia Mahathir yang orang kata sudah ke penghujungnya, walaupun kita tahu ajal dan maut itu bukan manusia yang tentukan, tetapi ramai yang berkata Mahathir kini sudah berada di penghujung usianya. Kita berharap Tun Mahathir dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sihat sahaja. Tapi ada satu berita, sekali lagi pengakuan Tun Mahathir yang menarik perhatian ramai orang untuk memberikan pandangan dan komen. Dalam satu artikel berita di mana Tun Mahathir, jika saya jadi PM lagi, saya akan hapuskan larangan 3R menurut artikel yang dikongsikan oleh Malaysia Kini bertarik 19 Mei 2025. Pada masa yang sama, saya melihat dalam satu FB page caption ataupun respon kepada kenyataan Tun Mahathir daripada FB page Friends of Pakatan Harapan. Buang tebiat di penghujung nafas adalah sangat dangkal dan tidak bertanggung jawab bagi seorang bekas Perdana Menteri untuk mencadangkan penghapusan larangan 3R. Kenyataan seperti ini bukan sahaja memperlihatkan kejahilan terhadap sensitiviti rakyat berbilang kaum dan agama di Malaysia, malah menunjukkan betapa beliau sanggup menggadaikan keharmonian negara demi kepentingan politik pribadi. Apakah beliau tidak sedar bahawa isu kaum, agama dan institusi diraja adalah tiang utama kestabilan negara ini? Dengan menghapuskan larangan ini, adakah beliau mahu membuka pintu kepada ucapan kebencian, penghinaan terhadap raja-raja Melayu dan perpecahan antara rakyat? Ini bukan suara negarawan, ini suara seorang yang hilang arah, terdesak dan sanggup membakar dam negara demi kekal relevan dalam politik. #Sang Saka Tua. Mungkin kita pernah mendengar Mahathir kini sudah tidak ada harapan lagi untuk menjadi Perdana Menteri. Tidak ada harapan lagi untuk menjadi relevan di dalam kancah politik yang semakin panas hari demi hari, yang semakin moden. Ada yang kata Mahathir kritikal dalam keadaan politiknya, tidak lagi mampu untuk menjadi PM. Tapi kenapa hasrat Mahathir ataupun kenyataan Mahathir berkata, jika saya jadi PM lagi? Maknanya adakah Mahathir sebenarnya mempunyai niat untuk menjadi PM lagi, untuk bertanding pada PRU16 nanti? Bekas Perdana Menteri 2 kali Dr. Mahathir berkata, dia akan memasukkan hukuman berkaitan isu 3R, kaum, agama dan institusi diraja sekiranya kembali memegang jawatan itu. Mahathir yang akan mencecah usia 100 tahun pada 10 Julai berkata langkah itu adalah perkara pertama yang akan dilakukan jika dia diberi peluang memimpin negara sekali lagi. Saya mesti tahu apa yang rakyat fikirkan. Kalau mulut mereka ditutup, mereka mungkin berfikiran buruk terhadap kamu. Tetapi kamu pula rasa semuanya baik-baik saja. Katanya dalam sesi dialog semasa pelancaran bukunya di Putrajaya. Jadi saya tidak mau cakap banyak melalui kenyataan artikel ini saja, yang berkata sekali lagi, kalau saya jadi PM semula, minta dijauhkan Tuhan. Saya tahu beberapa perkara betul, perkara yang perlu saya lakukan. Walaupun saya bukan PM, jika kerajaan kini sudi mendengar orang tua ini, saya sedia berkongsi beberapa idea. Nah, pertama, dengan kenyataan Mahathir ini,
adakah beliau boleh dikenakan tindakan undang-undang kalau perkara ini membawa kepada penghasutan? Dan kedua, dengan kenyataan sedia berkongsi beberapa idea dengan kerajaan terkini, adakah beliau sebenarnya mahu bekerja sama dengan Anwar ataupun mempunyai kesediaan untuk bekerja sama dengan Anwar Ibrahim? Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ada satu kejutan. Memang kita sudah beberapa kali mendengar berkaitan dengan berita rasuah. Dan yang mengejutkan melibatkan pemimpin-pemimpin berprofil tinggi. Ada yang sedang ditahan dalam penjara, ada yang di dalam perbicaraan terkait dengan kes rasuah, kes mahkamah. Akhirnya saya telah menerima satu kejutan, di mana pas dalam satu kenyataan, di dalam beberapa artikel berita yang saya lihat, antaranya berkata, PAS akan buat laporan desak siasatan dakwaan rasuah yang melibatkan Perdana Menteri, kata Fadli. Manakala artikel berita yang lain berkata, PAS tuntut polis, SPRM siasat video duit kotor Ketua Cabang PKR. Dakwaan rasuah ini yang melibatkan nama Perdana Menteri paling mengejutkan ramai. Dakwaan rasuah libat PMX, kerajaan wajib bersikap telus. Jadi antara yang menjadi persoalannya adalah kenapa tiba-tiba nama Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, terlibat dengan dakwaan rasuah dengan melalui kenyataan daripada kepimpinan PAS. Antara yang menarik perhatian saya yang saya ingin kongsikan, PAS tuntut polis, SPRM siasat video duit kotor Ketua Cabang PKR. PAS menggesa pihak polis dan SPRM menyiasat sebuah video yang tular di media sosial yang didakwa memaparkan seorang Ketua Cabang PKR membincangkan sumbangan keuangan daripada seorang ahli perniagaan terkenal. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari menegaskan perkara itu bukan sekadar isu disiplin dalaman PKR semata-mata, sebaliknya berpotensi melanggar undang-undang negara, khususnya Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram. Sehubungan itu, saya menggesa PDRM untuk segera membuka siasatan menyeluruh terhadap dakwaan serius ini. Dalam artikel yang lain pula, yang berkata PAS akan buat laporan mendesak siasatan dakwaan rasuah libatkan Perdana Menteri. Artikel yang lain berkata, dakwaan rasuah libat PMX, kerajaan wajib bersikap telus. Pendedahan elemen rasuah dan penggunaan dirty money yang dikaitkan secara langsung dengan PM Datuk Seri Anwar Ibrahim serta tokoh korporat terkemuka sewajarnya dipandang serius seluruh rakyat Malaysia. Jadi akhirnya persoalannya adalah kalaulah Anwar Ibrahim terlibat dengan rasuah, pasti netizen mulai bersuara supaya Anwar Ibrahim tidaklah layak untuk meneruskan jawatan sebagai PM. Tapi kalau ada yang tanya Anwar Ibrahim bersalahkah, ditangkapkah, disamankan dan sebagainya, saya rasa jauh sekali. Saya rasa pasti ada penyelesaian yang terbaik. Nah, tuan-tuan dan puan, apa pula komen Anda?